Sirih Junjung, Sirih Pinang, Sirih Dari, Pulau Mutiara. Madah Ti Alun, penuh gemilang, majlis bermula, tirai dibuka. Mawar di taman, mekar nan indah, harum mewangi, hias di laman. Terukir senyuman, pembuka kalimah, salam dihulur, kata aluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Dr. Rizwadi bin Azmi, Ketua Pusat Islam Sultan Mahmud Universiti Malaysia Terengganu, yang berusaha Ustaz Naim Rafizi bin Rahman, Pemangku Penasihat Kelab Ilham Universiti Malaysia Terengganu, yang dihormati Puan Rosnida binti Abdul Ghani, Pegawai Takbir Bahagian Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, yang dihormati Saudara Muhammad Nur Hakim, Exco Kelab dan Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, yang dikasihi Barisan Kepimpinan Kelab Ilham, Wakil 6 Sayap Pusat Islam, Wakil dari Kelab Amatur Intelektual dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua bagi menjayakan Annual Grand Meeting Kelab Ilham Universiti Malaysia Terengganu bagi sesi 2021. Walau hanya secara maya sahaja kita dapat bersua, tetapi saya yakin dan percaya komitmen dan perhatian anda akan menambahkan lagi keceriaan dan kemeriahan bagi majlis kita pada malam ini. Tetak buluh kacang 10, laksana di titing kias iparat, angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi menambahkan keberkatan majlis kita yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita mengalunkan bacaan Asma al-Husna dan diteruskan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Haris bin Muhammad Abid. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المنير المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي
شيخ وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Dipersilakan Saudara Muhammad Haris untuk pimpinan bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis KJM pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini dapat mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk membina ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami mohon kekuatan dari hadirat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Muhammad Haris bin Muhammad Abid atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Memulakan bingkisan ucapan majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang dihormati Saudara Muhammad Nur Amin bin Yusuf, Presiden Kelab Ilham sesi 1920 untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas ya? Okey. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Assalamualaikum dan terima kasih kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kepada Dr. Riswadi kerana dapat menghadirkan diri, pemangku penasihat Ustaz Naim Rafizi, wakil daripada HEPA serta wakil daripada MPP dan tidak terlupa pada wakil-wakil 6 sayap serta Kelab Kai Amatur Intelektual. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada malam ini. Orang kata program, orang kata majlis rasmi yang sering dilakukan oleh setiap kelab bila mana ada turun dan ada yang naik. Kelab ini sebagai orang kata sebagai salah satu medium yang terbaik di universiti. Ini merupakan satu wadah ataupun ruang kepada pelajar-pelajar yang cuba untuk menaik taraf diri dia untuk ke arah yang lebih baik, di mana untuk berlatih dalam organisasi, di mana kita dapat lihat di mana dunia luar semua kebanyakannya semua persefahaman, communication, benda ni semua kita boleh dapat dalam kelab, di mana kelab ini melatih diri kita dari segi skill communication kita dalam pengurusan dokumen misalnya. Dan kita tidak lupa kepada kelab ini juga merupakan kata pelayaran ibarat sebuah kapal yang mengarah ke sana. Dan di setiap kapal itu memerlukan seorang nakhoda dan ada kru-krunya lain. Di mana sekarang ini Ilham berhenti sebentar di satu tempat destinasi untuk tukar nakhoda, tukar kru-kru. Mana kelab Ilham ni perlu dipimpin oleh orang baru supaya baik. Saya agak terharu dan agak sedih juga sebenarnya bila malam ini adalah malam AGM Annual Meeting mana saya akan turun. Tadi dalam masa yang sama pun ada sebab kita dah pegang dalam program ni semua, pegang Kelab Ilham ni, mungkin ada kesilapan, cacat cela dalam kepimpinan, tapi seandainya Kelab Ilham ini adalah satu kelab yang ada kesilapan kelab saya. Dan saya tak nak cakap banyak. Cuma saya ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dan semua hadirin sekalian. Semoga setiap pertemuan dan perpisahan ini membawa keberkatan dan insya-Allah semoga semua berjaya di dunia dan akhirat. Amin insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Nur Amin bin Yusuf atas ucapan sebentar tadi. Meneruskan bingkisan ucapan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Ustaz Naim Rafizi bin Rahman, pemangku penasihat Kelab Ilham Universiti Malaysia Terengganu untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal alim. Wa maj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa yassir wa la tu'assir wa tammi khair amma ba'd. Yang saya hormati bahagia Dr. Riswadi bin Azmi, Ketua Islam selaku penaung kelab sayap di Islam, seterusnya dan kuasa yang telah menjayakan program pada malam ini, dan sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan nikmat yang telah sama-sama kita kecapi pada malam ini sehingga mana kita dapat bersama-sama berkumpul dalam online AGM pada malam ini. Saya sebenarnya sahabat-sahabat sebagai pemangku Kelab Ilham menggantikan Fadil Ustaz Ahmad Mustafa kerana beliau telah mengalami satu malangan pada tahun ini. Jadi saya dilantik secara on the spot lah, dan saya belum pernah handle ataupun beri ucapan dalam AGM ini.
Jadi pihak Islam beri saya satu tanggungjawab sebagai pemangku yang mana saya rasa orang lain lebih layak untuk menjadi pemangku sayap ni ataupun menjadi penasihat sayap, kerana saya bukanlah orang yang tahu ataupun orang yang layak untuk beri satu tenaga kepada sahabat-sahabat sekalian. Bahkan saya rasa sahabat-sahabat lebih hebat daripada saya. Cuma disebabkan tanggungjawab amanah yang telah diberikan, terutamanya daripada yang berbahagia Dr. beri pada saya sebagai latihan untuk saya jadikan satu titik tolak permulaan kepada karier saya yang baru saya tempuhi pada tahun 2017. Kerana sahabat-sahabat saya masih muda, barangkali ada sahabat yang lebih tua daripada saya. Lebih tua daripada saya. Jadi dalam ucapan ni saya tak ambuh cakap banyak, cuma satu hadis Nabi SAW yang saya nak bawa bersama-sama kita ambil pengajaran daripada hadis ini. Nabi SAW sebut, apabila seorang sahabat datang jumpa dengan Nabi SAW, dia datang kemudian ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahabban nasi ilallah, siapakah Allah Ta'ala sayang daripada kalangan manusia? Itu persoalan yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Lalu apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang paling Allah Ta'ala kasih, orang yang Allah cintai adalah orang yang mana dia memberi manfaat pada orang lain. Maka daripada hadis ini dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawa di antara tugas kemanusiaan basyariah kita yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang Allah Ta'ala beri tanggungjawab taklifan kepada kita adalah memberi manfaat kepada orang lain. Begitu juga dengan kelab yang telah ditubuhkan oleh Pusat Islam. Sahabat-sahabat saya apabila masuk Pusat Islam ni, saya rasa sangat-sangat hebat. Kelab di Pusat Islam ini dapat memberi bantuan yang cukup-cukup Pusat Islam khususnya dan umumnya kepada Universiti Malaysia Terengganu. Kerana saya waktu mengaji dulu di ISPI, saya rasa tidak ada semangat berpasukan yang dibina oleh pihak Islam kepada sayap-sayap sehingga dapat memberikan satu hasil yang cukup-cukup besar kepada Pusat Islam sehingga mana membawa nama Islam seluruh Universiti Malaysia Terengganu kenal siapa Pusat Islam. Dan saya nampak bahawasanya ini adalah satu usaha yang mana sahabat-sahabat gunakan hadis Nabi SAW sebagai panduan, iaitulah anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada orang lain. Maka di sinilah kita dapat lihat bahawasanya sahabat-sahabat semua sangat-sangat hebat dan sangat-sangat mengambil pengajaran daripada hadis Nabi SAW. Dan yang kedua, satu nasihat saya kepada sahabat-sahabat yang mana saya rasa sahabat-sahabat sangat-sangat dah bertuahlah kerana dapat berada di dalam organisasi di bawah penyeliaan khususnya Dr. Riswadi bin Azmi, kerana bagi saya beliau sangat-sangat seorang yang berautoriti dan sangat-sangat dapat mendidik kita semua. Bahkan saya salah seorang pelajar dan juga salah seorang staf beliau yang menjadi anak didik beliau, dan beliaulah menjadi salah seorang daripada benchmark kayuku saya sendiri. Dan saya nasihatkan pada sahabat-sahabat, gunakanlah peluang. Gunakanlah peluang yang ada di Pusat Islam, terutamanya kita mengambil manfaat ilmu daripada seseorang supaya kita dapat meneruskan kejayaan di masa hadapan. Sekadar itulah ucapan saya yang tidak seberapa. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Saya rasa ucapan saya ini sedikit macam ceramah. Dr. Riswadi, mohon maaf dah. Jadi rasa galik gitu, jadi minta maaf banyak lah. Kita tak biasa ucapan ni, cuma bila orang suruh bagi ucapan ni, macam saya beritahu pada Dr. Riswadi, setiap benda yang saya buat, saya akan buat satu persediaan lah. Dan saya mohon maaf kalau ada salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Ustaz Naim Rafizi bin Rahman atas ucapan sebentar tadi. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti.
besar hajat kami menjemput besar niat di dalam hati. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Rizwadi bin Azmi, Ketua Pusat Islam Sultan Mahmud Universiti Malaysia Terengganu untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Annual Grand Meeting Kelab Ilham Universiti Malaysia Terengganu bagi sesi 2021. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis yang terima kasih juga kepada sahabat kita yang telah membacakan doa sebentar tadi. Terima kasih kepada saudari yang bersama-sama mengalungkan Asmaul Husna pada hari Jumaat yang sungguh barakah ini. Yang saya hormati saudara Amin selaku Presiden Ilham, yang saya kasihi Ustaz Naim Rafizi, pemangku penasihat Kelab Ilham UMT. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang diberikan, perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Memang amat tertarik untuk saya mendengarnya dan juga menginsafi akan apa yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Terima kasih banyak-banyak dan mungkin saya boleh macam tak puas nak dengar tadi tu. Patut lama sikit lagi kita bagi masa pada Ustaz Naim Rafizi. Mungkin boleh Ilham aturkan satu sesi sharing bersama Ustaz Naim Rafizi. Orangnya memang paling muda lah di pusat Islam kita. Dan tapi ada kelebihan yang dari segi suaranya sungguh merdu, kalau dia mengalungkan azan dan pada umur yang masih dalam 20 lebih, bawah 25 tak silap saya ni, bawah 25 ni dah boleh berceramah di beberapa masjid dan surau. Itu satu pencapaian yang amat saya banggakanlah secara peribadi. Satu improvement yang boleh dibuat, penambahbaikan ataupun nilai tambah yang ada pada Ustaz Naim Rafizi yang mungkin, yang perlu, bukan mungkin dah, perlu saudara-saudari ambil ataupun belajar daripada beliau dalam usia yang sebaya dengan saudara dan juga saudari. Saya ni baru memasuki umur baru memasuki umur 40 baru, muda lagi lah, muda lagi berbanding dengan orang umur 60 70, tapi dengan saudari ni tua dah lah, saya pun sedar dirilah. Tapi begitulah saudari, dan juga tak lupa kepada semua sahabat-sahabat yang berada di merata ceruk di Malaysia ini, berada di rumah, berada di macam-macam tempat lah, kerana sudi bersama-sama kita untuk kita melaksanakan satu lagi rutin wajib kepada setiap kelab ataupun sayap di UMT, terutama di Pusat Islam, iaitulah Mesyuarat Agung Tahunan, Mesyuarat Agung Tahunan. Sebelum itu saya juga ingin merakamkan tahniah dan ucapan terima kasih kepada Urustia kerana sudi menjemput saya untuk memberi sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Kelab Ilham. Dan juga kita bersama-sama kita juga pada hari ini, saudara Encik Hafizi Isa selaku Urustia, bekas Esko ataupun bekas mungkin Presiden kepada Kelab Ilham, dan juga daripada wakil daripada Pusat Pembangunan Holistik Pelajar HEPA, kerana sudi berada bersama-sama kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ruang dan waktu yang diberikan ini dapat kita bersua muka walaupun dalam keadaan dalam alam maya, tapi ruang dan masa yang diberikan itu amat mustahak kepada kita. Kita ingat bahawa COVID ataupun dugaan pandemik ini yang kita jangkakan dah mungkin dia punya curve dah menurun pada sebelum ini, tapi waktu sekarang dah makin meningkat. Dulu sebelum ini, 2-3 bulan sebelum ini, kita dah rasa agak selesa, dah rasa agak gembira. Negara kita
hampir tidak merekodkan sebarang jangkitan, ya. Tapi kita kembali kepada 1000 lebih angka, ya, 4 angka pada waktu sekarang. So di mana kesudahannya wallahu alam hanya dalam kuasa Tuhan, hanya dalam tangan Tuhan, dalam takdir Tuhan. Bilakah dunia kita ini betul-betul dapat mengatasi isu dan masalah ataupun dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Walau bagaimanapun, dugaan ini harus ditempuhi, hidup perlu diteruskan, kerja-kerja kita wajib dijalankan, amanah yang Allah berikan kepada kita juga harus kita tunaikan. Sebagaimana Ustaz Naim Rafizi, saya tertarik ada 2 perkataan yang disebut itu, iaitulah amanah dan juga latihan, ya, amanah dan juga latihan, ya. Terima kasihlah Ustaz kerana memberi 2 perkataan itu yang memberi idea untuk saya bercakap pada malam ni. Hampir tak tahu nak cakap apa, sepatutnya saya rasa macam nak Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikanlah majlis mesyuarat tahunan ni. Tapi tertarik dengan 2 kalimah yang Ustaz Naim Rafizi sebut tadi, iaitulah latihan, amanah dan juga latihan. So, saudari, satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah memberikan sesuatu amanah itu kepada ahliha, pada orang yang ahli. Allah tak bagi amanah itu kepada yang bukan ahli. Bermakna sesiapa saja yang dilantik, yang diberi tanggungjawab amanah oleh sesiapa sahaja daripada ataupun apa yang berlaku pada malam ini ada lantikan baru sebagai presiden, naib presiden, timbalan presiden, exco dan sebagainya, atau Ustaz Naim Rafizi sebagai penasihat kelab, pemangku penasihat kelab Ilham pada malam ini juga adalah orang yang ahliha, ya, yang memang Allah kurniakan kepada mereka yang betul-betul ahli. Kadang-kadang sebelum ni ada satu AJM, saya tak ingat sayap mana dia ucap takziah kepada mereka yang mendapat amanah ini. So saya rasa seolah-olah saya tak faham apa konsep takziah yang dimaksudkan oleh mereka. Mungkin ada perbincangan yang agak panjang, namun agak bagi saya lah secara personalnya agak kurang manis, ya. Kita menganggap amanah itu satu beban, ya, dan kita menganggap amanah itu satu masalah kepada kita, ya, sebab Allah sebut dalam Al-Quran tu'addul amanat, memberi amanah ila ahliha. Maknanya lantikan kita sebagai presiden, timbalan presiden, apapun, ketua kelas sekalipun, ketua kumpulan sekalipun, ketua keluarga sekalipun, sebagai ayah, sebagai abang yang menjaga ahli keluarganya, sebagai kakak yang menjaga ahli keluarganya, adalah orang yang betul ahli, ya, orang-orang yang betul ahli. Maknanya Allah dah pilih orang yang tepat, ya. Kadang-kadang kita rasa benda tu tidak layak bagi kita, tapi itu adalah perintah Allah dan itu adalah anugerah Allah kepada orang-orang yang dianugerahkan ataupun diiktiraf sebagai ahli, ya, orang yang diiktiraf sebagai ahli. So kita patut bersyukur dengan anugerah ini, ya. Dilantik sebagai presiden, dilantik sebagai timbalan presiden, dilantik oleh Allah untuk menjaga keluarga contohnya, ya, mengetuai keluarga, mengetuai rombongan sekalipun amanah, ya, mengetuai apa-apa jugalah sebagai ketua ataupun sebagai pemimpin, ucaplah syukur, alhamdulillah, ya. Ini adalah satu amanah yang Allah bagikan kepada kita. Dan ia juga sebagai latihan, ya. Saya amat bersetuju dengan apa yang disebut Ustaz Naim Rafizi. Saudara-saudari adalah dalam tempoh latihan antara berumur 20, ya, dalam waktu sekarang 18. Sekarang ini kita sedang mendapat latihan, ya, mendapat latihan. Kalau orang yang lari daripada amanah, sesungguhnya mereka telah lari daripada mendapat latihan, ya. Nabi perlu saudara ingat tak, Nabi dilantik menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. Ketika berumur 40 tahun. Sebelum berumur 40 tahun, Muhammad dikenali sebagai Al-Amin, ya. Presiden kita pun nama Amin, seorang yang amanah, ya. Bagus nama tu, ya. Nabi digelar sebagai Al-Amin walaupun sebelum Islam Nabi Muhammad melalui latihan
selama 20 tahun ataupun lebih daripada itu sebelum memasuki umur 40, baginda Nabi melalui latihan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi lahir terus jadi rasul, tidak, ya. Dia melalui latihan. Macam kita, macam saudari, ya. Sampai umur 40, dia sudah bersedia menjadi seorang rasul. Sebab semua latihan telah diberikan oleh Allah, semua ilmu telah diberikan oleh Allah. Bukan masa umur 40 tu baru Nabi telah diberi latihan sebagai rasul, tidak. Nabi dijadikan sebagai rasul, dilatih sebagai rasul setelah melalui latihan. Dan latihan yang dilalui oleh Nabi yang paling penting sehingga orang bila Nabi turun menyampaikan wahyu, orang tidak ada kecuali kafir Quraisy lah, ya. Tidak ada lagi keraguan bagi orang-orang yang beriman untuk menerima Nabi. Kenapa? Ya, terutamanya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kenapa? Sebab Nabi telah dilatih oleh Allah dan telah mendapat julukan Al-Amin, iaitu orang yang sangat amanah semasa dia melalui latihan-latihan ini. Okey. So bersyukurlah saudari kita semua, ya. Saya masih lagi diberi ruang untuk memimpin Pusat Islam sehingga tahun 2022. Saya rasa saya perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi ruang untuk melalui latihan-latihan ini, ya, untuk melalui latihan-latihan sebagai seorang pemimpin dan menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak, kalau saya nak sebut sini, banyak, ya, ganjaran-ganjaran orang yang mendapat, orang yang menjalankan amanahnya dengan baik, ya, yang menerima amanahnya dengan redha, menerima amanahnya dan melakukannya dengan baik, ya, dan menganggap amanah itu sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pasti kawan-kawan ataupun saudari yang bakal dilantik, saudara Amin kalau patutnya rasa sedih sudah tidak lagi menjadi pemimpin, menjadi presiden, tapi pastinya kalau dia tidak menjadi malam ni lah, ya. Tapi pastinya saudara Amin, pastinya dan juga ahli-ahli kelab esko-esko yang lain telah melalui satu latihan, satu fasa latihan sebagai pemimpin dalam kelab Ilham. Satu latihan yang fasa 1 mungkin, dan selepas ini akan mengembangkan lagi bakat yang dilalui oleh saudara Amin dan juga kawan-kawan selama ini dalam Kelab Ilham untuk dikembangkan lagi di tempat-tempat yang lain ataupun di persatuan ataupun di organisasi yang lain. Jangan terus give up jika kita tak ada. Cuba cari jadi pemimpin, sebab menjadi pemimpin ini adalah latihan. Dia akan melatih kita dalam pelbagai aspek. Cuba cari, kadang-kadang pemimpin ini tak perlu kepada title, tak perlu kepada nama presiden, timbalan presiden, tak perlu. Kadang-kadang kita tengok dalam kawan-kawan kita, ada orang yang kita rasa dia betul-betul sebagai leader, tapi dia tak ada jawatan, tapi dia ada karakter sebagai leader. Dia dilahirkan. Saya agak kurang setuju kalau kita dilahirkan sebagai pemimpin, kurang setuju. Dan kita seharusnya semua adalah pemimpin, cuma kita perlu menjalani training, latihan sebagai seorang pemimpin. Kalau boleh, sepanjang umur saudari sebelum masuk umur 40, penuhilah ilmu di dada, penuhilah segala latihan-latihan sebagai pemimpin ini. Cari banyak mungkin pengalaman semasa saudara-saudari berada di kampus ini, beraktiviti bersama-sama dengan pelbagai kelab dan sebagainya. Saudara-saudari percayalah apa yang saudari dapat semasa berada dalam kelab ataupun dalam pelbagai organisasi, menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi timbalan dan sebagainya. Percayalah cakap saya bahawa lepas dia saudara-saudari bergraduat nanti, insya-Allah benda-benda inilah yang akan membantu saudara-saudari. Untuk makluman, saya terlibat dalam sebagai salah seorang panel anugerah pelajaran diraja UNT untuk tahun 2020. Anugerah pelajaran diraja, anugerah peringkat Manet Chancellor, anugerah LPU dan sebagainya. Ada 5 anugerah pelajar yang akan disampaikan pada convocation tahun depan. So, saya melihat kepada ahli-ahli daripada kelab kita belum memasuki kepada tahap untuk mungkin banyak ya aktiviti yang dilakukan, tapi mungkin rasa rendah diri, tak mahu letak dalam CV dan sebagainya, mungkin jadi tak terpilih. Saya percaya saudari memang banyak aktiviti, banyak
program yang dilaksanakan tapi masih belum letak dalam CV dan sebagainya, menyebabkan mungkin tidak terpilih untuk sebagai top 10 ataupun top 20. Namun kenapa setengah kawan kita yang beria-ria untuk memohon anugerah sebagai pelajaran diraja peringkat emas Night Chancellor? Sebab mereka tahu bahawa melalui aktiviti ini, sijil yang mereka ada iaitu anugerah peringkat emas diraja ini menyebabkan mereka mudah untuk diterima bekerja di sektor-sektor awam ataupun swasta. Jadi itu adalah sebagai lesen, sebagai lesen untuk kerjaya kita pada masa akan datang. Cubalah dengan jawatan yang ada ini, jalankan amanah sebaiknya ini dan percaya pasti akan ada hikmah dan akan ada manfaat yang besar bila mana kita bergraduat nanti ataupun kita nak memasuki alam pekerjaan, insya-Allah. So, terima kasih sekali lagi kepada semua kerana sudi jemput saya pada malam ini untuk merasmikan mesyuarat agung tahunan Kelab Ilham 2020 ini di akhir tahun 2020 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Amin dan juga tim kerana telah menakhodai Kelab Ilham yang amat cemerlang ini. Terima kasih banyak-banyak. Tak boleh nak tepuk, kalau boleh dengar tepukkanlah. Sama-sama kita tepuk. Okey. Dan juga kepada Urustia melaksanakan AGM pada malam ini. Tahniah juga, terima kasih. Dan saya ucap terima kasih dan tahniah juga kepada bakal Presiden, Timbalan Presiden dan semua jawatankuasa esko-esko yang akan dilantik pada malam ini. Saya ucapkan tahniah awal dahulu in advance. Dan ingatlah kembali kepada pesan saya yang awal tadi, ucapkanlah Alhamdulillah, syukur pada Allah, sesungguhnya anugerah ini, amanah ini telah diberikan kepada saya untuk saya laksanakan sepanjang tempoh lantikan ini untuk tahun 2021, insya-Allah. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sama-samalah kita merasmikan mesyuarat agung tahunan Kelab Ilham 2020, insya-Allah. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Rizwadi bin Azmi atas ucapan perasmian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Saudari Nuraini binti Ghazali, Setiausaha Agung Kelab Ilham sesi 1920 untuk membentangkan laporan aktiviti. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuraini Ghazali selaku Setiausaha Agung Kelab Ilham sesi 2019-2020 akan membentangkan program sepanjang tempoh inilah. Program pertama yang Kelab Ilham berjaya laksanakan adalah dengan bermulanya penubuhan Ilham Production pada bulan 9. Yang kedua, PG slide. Yang kedua, mesyuarat agung tahunan Kelab Ilham sesi 2018-19. Ketiga, lah di Pantai Tuk Jembal. Keempat, penjualan bunga di tapak konvo. Kelima, program Show Us Your Talent dan penghasilan video pendek. Keenam, mini konsert Ilham, nasyid Ilham di Paya Bunga dan juga Stadium Kuala Terengganu. Ketujuh, Training of Trainer TOT dekat Besut. Dan ke-8, bengkel asas teknikal Photoshop untuk pimpinan. Seterusnya adalah program yang Kelab Ilham sesi 2019-2020 tidak berjaya dilaksanakan, terutamanya sebab COVID-19.
Yang pertama adalah bengkel Photoshop secara terbuka. Yang kedua, jelajah kesenian Islam 2.0. Kita utamakan nasyid kat situ. Yang ketiga adalah bengkel kaligrafi khot. Keempat, Family Day. Kelima, program ke rumah anak yatim. Keenam, dakwah vacation day dan taranum. Ketujuh, iktifal, dan ke-8 adalah mimpi one step closer. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, majlis mempersilakan pula Saudara Rizwan Nur Iman bin Rusnaidi, Bendahari Kehormat Kelab Ilham sesi 1920 untuk membentangkan laporan keuangan kelab. Dipersilakan. Okey, saya Rizwan Iman Biru Junadi selaku bendahari untuk Kelab Ilham sesi 1920. Jadi hari ini pada meeting ini saya akan membentangkan sedikitlah laporan kewangan kita untuk 1920. Okey, daripada yang untuk sesi 18-19, baki yang ada pada kelab adalah sebanyak 1,210 dan kelab kita juga telah mengadakan program yang mana menggunakan daripada segi kewangan lah. Yang pertama adalah AGM yang bertarikh pada 7 bulan 11 2019 di Bilik Padu Ain PISN. Sini kewangan yang dapat PSM sebanyak 140 dan yang keluar adalah makanan lah, IP dan peserta sebanyak 150. Jadi seterusnya adalah dibuat untuk program juga kita jadi okey, seterusnya untuk program ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya minta maaf, mungkin saudara Iman ada mengalami gangguan teknikal. Jadinya saya menyambung apa yang saudara Iman telah cakap tadi. Okey, bengkel asas teknikal Kelab Ilham telah dijalankan pada 9 hari bulan 11 2019 di studio Al-Quran PSM, di mana kami mendapat sumbangan daripada Pusat Islam sendiri adalah RM142 dan juga yuran peserta adalah sebanyak RM125. Okey, PG boleh? Okey, kita pergi ke jualan bunga di mana 16 hingga 18 November 2019, iaitu jualan bunga ni telah diadakan di tapak Konvo, di mana kami telah membayar deposit kebersihan sebanyak RM200 dan hasil jualan yang kami dapat sepanjang tempoh jualan bunga sepanjang hari convocation adalah RM550. Jadinya totalnya adalah RM750, di mana pembayaran bagi tapak jualan adalah RM450 dan deposit kebersihan itu juga dikembalikan sebanyak RM200. Jadinya kami mendapat keuntungan di situ sebanyak RM100. Okay, program yang terakhir yang dijalankan oleh Kelab Ilham adalah Show Us Your Talent, di mana Show Us Your Talent ni dijalankan sempena EFJMK pada 18 hari bulan 11 hingga 16 hari bulan 12, di mana mendapat sumbangan, bukan sumbangan PSM tapi mendapat sumbangan daripada HEPA sebanyak RM500 dan sumbangan daripada HEPA tu juga kami berikan kepada peserta-peserta yang berjaya dalam pertandingan tersebut sebanyak 4 pemenang tak silap saya. Okey, jadinya baki akhir bagi Kelab Ilham yang masih ada dalam Kelab Ilham adalah sebanyak RM3,310. Itu adalah baki akhir yang ada dalam Kelab Ilham. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ayuh alihkan perhatian anda kepada tayangan video montaj Kelab Ilham Universiti Malaysia Terengganu yang telah kami sediakan. Ayuh kita saksikan. Mencoba untuk saling memahami keping-keping di hati terajut dengan indah, rasakan persaudaraan kita dan masa pun silih berganti. Dan amanah tertunaikan, berpeluh suka dan duka kita jalani semua, semata-mata harapkan rindunya.
Dengan berakhirnya tayangan video montaj sebentar tadi, maka secara rasminya Kepimpinan Kelab Ilham Universiti Malaysia Terengganu bagi sesi 19-20 dibubarkan. Untuk itu, marilah sama-sama kita menonton tayangan video korporat bagi memperkenalkan Majlis Kepimpinan Kelab Ilham Universiti Malaysia Terengganu bagi sesi 2021. Ayo sama-sama kita saksikan. Mengakhiri bingkisan ucapan pada malam ini, marilah sama-sama kita menyaksikan dan mendengar ucapan daripada Saudara Muhammad Nabil Ashraf bin Muhammad Saiful Anwar, Presiden Kelab Ilham Universiti Malaysia Terengganu bagi sesi 2021. Untuk makluman semua, Saudara Muhammad Nabil tidak dapat bersama kita pada malam ini kerana terlibat sebagai moderator bagi program lain. Oleh itu, pihak multimedia telah menyediakan rakaman video ucapan beliau. Ayuh kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ketua Pusat Islam Sultan Mahmud selaku penaung Kelab Ilham UMT Dr. Rizwadi bin Azmi, yang berusaha pemangku penasihat Kelab Ilham UMT Ustaz Naim Rafizi bin Rahman, yang dihormati Presiden Kelab Ilham UMT 1920 iaitu saudara Muhammad Nur Amin bin Yusof,
barisan-barisan kepimpinan Kelab Ilham sesi 19-20 dan rakan-rakan kepimpinan pada sesi 20-21. Seterusnya, para hadirin sekalian, saya Muhammad Nabi Ashraf bin Muhammad Saiful Anwar, pelajar tahun 2 Sarjana Muda Pengurusan Maritim, selaku Presiden Kelab Ilham UNT bagi sesi 20-21. Pertama sekali, saya ingin memohon maaf atas ketidakhadiran saya pada malam ini kerana terdapat hal yang tak dapat saya elakkan. Seperti mana yang semua sedia maklum, Ustaz Mus, iaitu penasihat Kelab Ilham UMT, sekarang tidak dapat hadir bersama kita pada malam ini kerana beliau sedang berada di hospital akibat daripada kemalangan yang menimpa beliau. Oleh itu, sama-samalah kita berdoa supaya beliau dan keluarga cepat sembuh dan beliau dapat kembali bersama kita lagi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustaz Naim Rafizi kerana sudi menggantikan Ustaz Mus untuk menjadi penasihat kepada Kelab Ilham UMT. Juga kepada Dr. Rizwadi kerana sudi hadir pada malam ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan Kelab Ilham UMT sesi 19-20 kerana telah banyak berkorban untuk kelab. Seterusnya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada barisan pimpinan Kelab Ilham yang telah terpilih maupun yang telah dipilih untuk menjadi barisan pimpinan yang pada sesi 20-21. Tidak banyak ingin saya perkatakan, saya hanya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang mempercayai saya untuk menjadi salah seorang daripada barisan pimpinan yang baru. Saya berjanji akan melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini sebaik yang mungkin, semampu yang boleh, dan saya berharap agar barisan pimpinan yang baru dapat memberi komitmen untuk menjalankan tugas dengan baik dan sentiasa bersemangat untuk melaksanakan tugas demi Kelab Ilham UMT. Sebagaimana semua sedia maklum, dunia hari ini dilanda pandemik COVID-19. Jadi kebanyakan program-program perlu dilaksanakan secara atas talian. Oleh itu, komitmen dan semangat itu penting untuk memastikan program berjalan dengan lancar dan tersusun mengikut jadual yang ditetapkan. Saya berharap agar semua barisan pimpinan maupun ahli-ahli kelab dapat bersama-sama bekerjasama menjalankan program-program yang kita rancang dengan baik. Jadi itu sajalah yang saya ingin perkatakan pada kali ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan juga tahniah kepada pimpinan-pimpinan baru yang dilantik. Sama-samalah kita melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh amanah. Akhir sekali, terimalah serangkap pantun daripada saya. Mudah diungkap, santun bicara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Al-fanu fi qalbi, kesenian Islam di hati. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harum baunya si bunga kenanga dicampur rampai pewangi majlis. Nikmatilah seketika halua telinga nasyid ilham penyeri majlis. Ayuh sama-sama kita saksikan persembahan daripada kumpulan nasyid ilham. Dipersilakan.
bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan mengembang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, akhir di pada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, oh, aku ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau yang berseri putih keriangan. Engkau digelar Aisyah Humairah. Bicarakan hingga dirimu jadi sanjungan. Tapi merahnya dalam perjuangan menulis semangat suara. Kau menangis kisah titik semula, telah menjalar kebahagiaan. Dengan siapa insan dia, usahanya akan yang sekali usah ditanyakan mengapa lewat
tiada hidup andai tak dilalui Kau isteri sejati yang memangku Nabi saat hujung nyawa akan pergi. Sungguh beruntungnya di kau punya suami yang amat mengasihi umatnya. Dia insan yang mulia, kau semadikannya di ruang kamarmu. Hadirin dan hadirat sekalian, link kehadiran akan diberikan di ruangan chat sebentar sahaja lagi. Hadirin semua diminta untuk mengisi kehadiran selepas sesi bergambar. Sebelum bersurai, moleklah kiranya kita bergambar terlebih dahulu sebagai tanda kenang-kenangan. Semua hadirin diminta untuk menghidupkan kamera masing-masing dan bersedia untuk bergambar secara maya. Silakan executive multimedia. Kita buka kamera yang mana ada. Okay, semua senyum. Smile for the camera. 1, 2, 3. Okay. Okay, beres. Selesai. Dengan berakhirnya acara bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Dan hadirin sekali lagi diingatkan untuk mengisi kehadiran menerusi link yang telah diberikan. Saya bagi pihak majlis memohon ribuan kemaafan seandainya terdapat salah dan silap sepanjang majlis ini berlangsung. Sebelum itu, saya tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohonku ini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah sini. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Nisra. Terima kasih Nabi. Pimpinan sesi 19, 20 dengan 21 semua ada Min tak dengar Min. Sekejap, oh ya. Langsung ke? Sekarang dengar? Kena dekat itu. Okay. Pimpinan 20, 21 semua dah ada dah? Ada. Okay. Terima kasih semua tetamu-tetamu yang hadir pada malam Terima kasih ini. semua. Terima kasih Ustaz Wadi. Ustaz Wadi, Ustaz Naim Rafizi. Ustaz Fizi, terima kasih. Sayap, Ilkai, kelab-kelab lain yang terlibat, para peserta yang lain lah, para hadirin. Abang Ming, Yo, tahniah Abang Ming menjalan tugas sebagai seorang presiden yang mantap. doa InsyaAllah banyak kekurangan. legasi disambung. Legasi disambung. Legasi disambung. Tapi bukan InsyaAllah. kawal orang lain.
Amin. Terima kasih Amin. Siapa tu? Iyo. Oh, Mio. Ingat siapa ke tadi? Sekejap deh. Tunggu beberapa minit. Bagi peserta-peserta ambil masa untuk keluar. Nak meeting sikit lah. Untuk sesi 19-20 ini mungkin kali terakhir. Dan orang Ilham kan suka meeting. Sekejap deh. Terima kasih semua peserta-peserta yang hadir. Terima kasih. Jangan lupa isi Google Form Kehadiran jangan lupa isi. Terima kasih semua. Sing. Ji. Oh, busy. Ya Min, kuat sikit Min, tak dengar Min. Serius. Hafizi. Dengar. Baru dengar. Jangan dia cakap kuat sikit. Baik. Ni kalau tak yang mungkin ada yang tertidur ke. Mungkin dia lambat keluar tu mungkin tak sedar ke apa ke. Boleh reject tak? Tak sedar ke ni? Tak adalah. Ada yang masih. Cuma nak beri mereka ni pimpinan baru. Nak ada meeting sikit. Terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat semua. Sebelum ke Encik saya lihat lah.